Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Baik, kita sambung Risalah Tauhid, perbicaraan tentang sifat Rasul yang keempat. Sifat Rasul yang keempat, Al-Fatanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Al-Fatanah. Setelah siddiq, amanah, tabligh, masuk pula kita fatanah. Adalah Al-Fatanah ini artinya cerdik. Fatanah ini artinya cerdik, bijaksana. Cerdik, bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Yang keempat adalah fatanah, yang mana terdapat khilaf sama ada sifat yang wajib bagi Rasul yang perlu kita ketahui 3 ataupun 4. Sebahagian ulama kata 3 je. Dalam kitab kita Risalah Tauhid kata 4. Sebenarnya yang kata 3 tu termasuk juga fatanah ni, dia masuk dalam tabligh. Fatanah ni dia termasuk dalam tabligh. Yang ulama kata 3 tu sifat yang wajib bagi Rasul 3 sahaja. Sebahagian ulama kata 3. Yang mana 3 tu dalam siddiq, amanah, tabligh. Dalam tabligh tu dah ada fatanah. Setengah ulama tidak, dia kata 4. Tabligh lain, fatanah lain. Dalam kitab kita kata 4 lah. Sebenarnya yang kata 3 tu pun sebenarnya 4 lah juga, termasuk fatanah, cerdik, bijaksana. Itu secara tafsir, secara detail, kita kena tahu 3 secara detail. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, detail kena tahu 3. 4 detail. Yang wajib kita beriman secara tafsir, secara detail 4. Yang wajib kita beriman secara umum. Secara umum, semua sifat kesempurnaan bagi Rasul banyak. Apa sahaja sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia ada pada Nabi. Sifat kesempurnaan ada pada Nabi. Sifat kesempurnaan ni macam Allah pun ada sifat kesempurnaan. Bukan. Sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia, seorang makhluk.
Bukan sifat kesempurnaan dengan maksud sifat ketuhanan. Bukan. Itu Allah aja. Ini sifat kesempurnaan juga. Sifat kesempurnaan nisbah manusia. Kalau manusia tu, makhluk tu, grade yang paling tinggi, semua Nabi. Secara ijmali, secara borong, secara umum. Dari sudut kekuatan. Dari sudut kekuatan, Nabi paling kuat berbanding manusia lain. Tu. Grade A. Sempurna nisbah seorang manusia. Dari sudut keberanian, Nabi paling berani berbanding dengan yang lain. Dari sudut ketahanan, Nabi paling tahan. Dari sudut kegigihan, Nabi paling gigih. Kesihatan, Nabi paling sihat. Ketampanan, Nabi paling tampan. Akhlak, Nabi paling baik. Keturunan, Nabi paling baik. Kecerdikan, Nabi paling baik. IQ, Nabi paling tinggi. Ketaatan, Nabi paling tu. Kesungguhan, Nabi. Semua Nabi. Nisbah seorang manusia, makhluk, yang grade yang tertinggi. Itulah Nabi. Grade yang tertinggi. Jadi bukan kata ada 4 aja, bukan. 4 tu yang wajib beriman secara detail, secara tafsil, secara ijmal, secara umum. Kena wajib setiap orang beriman. Nabi mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang maksimum. Nisbah makhluk, nisbah seorang manusia. Jadi fatanah ni ada ulama' kata dia termasuk dalam tabligh. Tak payah sebut fatanah dah. Sebut tabligh pun settle. Kenapa pula? Kerana fatanah cerdik ni lanjutan daripada sifat tabligh. Untuk menyampaikan, mustahil untuk menyampaikan dia tu bodoh. Dia tu tak cerdik. Mustahil boleh menyampaikan. Jadi mustahil Rasul itu bersifat bodoh atau jahlun atau jahil. Kerana dia perlu tabligh, iaitu menyampaikan. Sebab tu sebagai ulama' kata, tak payah cakap fatanah, cakap tabligh aja. Sebab termasuk dalam tabligh tu adalah fatanah. Macam mana sifat-sifat Rasul yang lain, sifat fatanah pada Rasul bukan macam fatanah kita. Bukan macam cerdik kita. Bukan macam bijaksana kita. Fatanahnya, cerdiknya Rasul ni adalah wajib akal. Bukannya macam kita. Tak macam cerdiknya setiap orang, dia perlu belajar untuk pandai. Dia perlu belajar daripada pengalaman. Dia perlu melalui pengalaman. Dia perlu bersungguh-sungguh untuk cerdik dan pandai. Tapi Rasul tak sama. Rasul, Nabi dan Rasul, mereka bersifat fatanah tanpa perlu belajar kerana kebijaksanaan mereka itu anugerah direct daripada Allah tanpa perantaraan belajar. Itu beza kita. Cerdik kita dengan cerdik Rasul beza. Cerdik kita belajar-belajar, salah betulkan balik, salah betulkan balik, salah betulkan balik. Itu cerdik kita. Kena kita berpengalaman. Maka kita cerdik kerana kita banyak pengalaman. Maka kita bijaksana kerana kita berusaha bersungguh. Rasul tidak begitu. Rasul wajib akal fatanah, cerdik. Wajib akal. Dengan maksud mustahil bodoh, mustahil dungu, mustahil jahlun, jahil. Mustahil. Kita tak mustahil jahil. Tak mustahil kita jahil. Cuma kalau kita rajin, cerdik lah. Tapi Rasul mustahil. Tu beza kita dengan Rasul. Wajib akal, Rasul itu bijaksana. Rasul itu bijaksana, wajib akal. Bila sebut wajib akal, mustahil Rasul itu jahil, dungu, bodoh. Nisbah seorang manusia. Kita tak mustahil jahil. Cuma kita tak jahil sebab kita belajar. Tapi dari sudut kemustahilan, tak mustahil kita jahil. Tu beza fatanah cerdik kita dengan cerdik Nabi.
Maka hakikatnya iaitu kesempurnaan cerdik pandai bijaksana. Cerdik pandai bijaksana. Kesempurnaan cerdik pandai bijaksana bagi melawan musuhnya. Sebab tu Nabi ni, dia cerdik, fatanah. Allah jadikan dia fatanah, cerdik, bijaksana sebab nak melawan musuh. Lawan apa? Lawan dalam segala hujah. Berdebat. Nak lawan hujah. Yang hendak melawan dia tu, yang orang musuh yang nak melawan Nabi, maka Nabi melawan hujah. Maka Nabi nak kena balas balik hujah tu. Jadi Nabi ni mesti cerdik lah. Kalau tak cerdik, macam mana nak lawan hujah tu? Dan berkuasa membatalkan segala dakwaan yang tidak betul. Hujah-hujah yang tak betul tu, dakwaan-dakwaan yang tak betul, Nabi dapat tangkis. Nak tangkis, nak lawan tu, dia mestilah fatanah. Mesti cerdik. Kalau tidak, tak boleh. Kita ni taklah cerdik sangat. Ramai orang yang bila kena gertak sikit aja, goyang dah, goyang dek, goyang, goyang. Goyang. Macam mana kena gertak? Yang kita dah sebut dah sebelum ni. Kalaulah Allah Maha Berkuasa, Allah boleh tak duduk atas sayap nyamuk? Macam Tok Syekh Terengganu kata. Tok Syekh Pak Arab. Tok Syekh Arab. Dia kata Allah Maha Berkuasa. Allah boleh duduk atas sayap nyamuk. Allah Maha Berkuasa. Allah boleh buat anak. Allah boleh buat isteri. Bukan, Allah boleh ada anak, Allah boleh ada isteri. Allah boleh duduk atas sayap nyamuk. Apa benda merepek? Padahal Pak Arab tu. Cakap Arab cair. Baca kitab Arab pun cair. Itu membuktikan tahu bahasa Arab, dapat cair cakap bahasa Arab, bukan bukti ilmu itu betul. Tidak. Dia sebagai nilai tambah saja. Cakap Arab bahasa Arab ni sebagai nilai tambah. Jadi kita ramai orang goyang. Kalau Allah Maha Kuasa, Allah tak payahlah buat apa. Boleh tak? Allah nak buat apa? Tuhan satu lagi. Macam Allah satu lagi. Kalau kata tak boleh buat, Tuhan tak kuasa. Bila orang gegar macam tu, goyang. Goyang, goyang dek, goyang. Tapi Nabi, cerdik pandai. Bijaksana, dia boleh melawan. Dia boleh membatalkan dakwaan-dakwaan yang tak betul sebab sifat fatanah ni adalah lebih daripada jenis. Lebih daripada jenis. Apa bukti? Nabi kita lah. Nabi-Nabi yang lain tu kita kena kaji lah. Nabi kita ni jenis. Nabi kita ni bukan jenis, lebih pada jenis. Nabi kita ni fatanah. Apa bukti? Buktinya ketika Nabi diutuskan, Arab waktu tu nama Arab Jahiliyah. Arab bodoh. Jahiliyah tu bodoh. Kerana dia buat perkara-perkara yang tak masuk akal. Bodoh. Dia buat perkara yang bodoh. Macam bunuh anak. Macam nak tawah telanjang. Itu bukan tak cerdik lagi. Itu jahil sungguh. Nak tawah telanjang. Jadi, dipanggil jahiliyah lah, zaman jahiliyah. Nabi diutuskan. Fatanahnya, cerdiknya Nabi, akhirnya Nabi kita dapat mengatur Arab jahiliyah tadi, berjaya, apa istilah bagi? Mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang dah lama sesat beratus tahun, kerah kepala, panah baran, kurafat, kasar, bengis, pecah belah, perang sama-sama suku, Aus dan Khazraj. Bila utuskan Nabi, berjaya Nabi satukan
menjadi satu bangsa yang sangat budaya, sangat berpengetahuan. Nak buat tu dalam masa 23 tahun. Nak buat tu, dia memerlukan lebih daripada genius, lebih daripada fatanah. Turki telah dirosakkan oleh Kamal Atatürk. Kamal Atatürk. Dia telah merosakkan Islam dekat Turki. Kemudian sekarang dalam proses untuk baik pulih kerosakan yang dibuat oleh Kamal Atatürk. Beratus tahun tak settle lagi. Masih lagi ada. Dalam proses lagi. Nabi 23 tahun aja berjaya menjadikan kabilah-kabilah yang sentiasa perang sama-sama dia. Benda kecil je. Benda kecil je. Anak dia bergaduh dengan anak dia. Anak seorang lagi. Suku lain-lain. Kawan ni nak makan kurma. Kawan ni ambil kurma, dia yang makan. Bergaduh dua budak ni. Budak umur 8-9 tahun. Mak bapak bergaduh sekali. Akhir sekali berperang. Sebab tu aja. Tiba-tiba Nabi sampai, daripada kerja perang aja, benda kecil boleh jadi perang, Nabi tukar kepada yang sangat bertamadun. Daripada jahiliah kepada satu bangsa yang disegani. Nak buat tu, dia mestilah bukan fatanah, dia mestilah fatanah. Dia kena lebih daripada genius. Kalau tidak, tak boleh. 23 tahun sahaja. 23 tahun sahaja. Yang betul-betulnya berkembang adalah 10 tahun ketika hijrah. Itu betul-betul berkembang. Bukan senang nak buat. Jadi, itu bukti kesempurnaan cerdik, pandai, bijaksananya Nabi. Lawannya bodoh. Iaitu tiada boleh menolak hujah yang didatangkan musuhnya. Mustahil. Musuh bawa datang hujah yang salah, Nabi tak boleh nak sanggah. Mustahil. Tiada boleh membatalkan dakwaan yang tiada betul. Iaitu mustahil. Mustahil. Sebab mustahil tu mustahil akal. Mustahil akal. Maksudnya tak masuk akal. Kita jahil masuk akal. Kita boleh jahil. Kita boleh tak jahil. Kalau kita belajar, pandailah kita. Kalau kita tak belajar, jahil. Kita dalam keadaan pandai, bijaksana, dalam keadaan tak mustahil untuk kita jahil. Rasul tidak. Rasul bijaksana, mustahil jahil. Mustahil. Itu beza. Kalau dah lalu As-Siddiq Amanah Tabligh, sama je sebenarnya. Sama je. Dalil akal. Maksudnya akal. Nabi fatanah adalah wajib Nabi fatanah. Wajib apa? Wajib akal. Dengan maksud mustahil Nabi itu bodoh. Mustahil. Dalil akli atas wajib Rasul-Rasul itu bersifat fatanah, iaitu jika ia tidak cerdik, jika Nabi dan Rasul ni tak cerdik dan bijaksana, tak cerdik dan tidak bijaksana, niscaya tiadalah boleh ia mendirikan hujah untuk melawan orang yang ingkar seruannya. Kalaulah Nabi wajib menyampaikan. Bila Nabi menyampaikan, ada orang yang buat datang hujah. Nabi tak boleh balas balik. Bila Nabi tak balas balik, tak boleh balas balik, bermakna Nabi telah tidak berjaya untuk menyampaikan, tidak berjaya untuk tabligh. Bila Nabi tak berjaya untuk tabligh, mustahil. Sebab sifat yang wajib bagi Rasul adalah menyampaikan. Allah yang suruh sampai. Tiba-tiba Nabi sampaikan tak boleh sebab jahil. Maka mustahil. Mustahil. Dalil akal atas wajib Rasul-Rasul itu bersifat fatanah
Iaitu jika ia tidak cerdik dan bijaksana, niscaya tiadalah boleh mendirikan hujah untuk melawan orang yang ingkar seruannya. Tu Rasul. Untuk tabligh dengan golongan Arab jahiliyah pada waktu tu yang jahil, yang dah lama beratus tahun sesat, yang keras kepala, yang panah baran, yang mengerjakan khurafat, yang kasar, yang bengih, yang pecah belah, yang sentiasa berperang tadi, untuk menyampaikan, Nabi mestilah secara berkesan dan mantap. Fakta-fakta tu nak nak menyampaikan fakta-fakta memerlukan kemampuan dan memerlukan kaedah cara yang hebat. Istilah orang sekarang panggil apa? Metodologi. Itu orang sekarang panggil. Kaedah ataupun cara ataupun metodologi yang pelbagai. Dia tak boleh straight je. Dia tak boleh. Dia tak boleh macam mana? Ajar macam tu, kuliah. Tak boleh. Tak boleh pergi aja. Pergi jumpa orang, dakwah. Tak boleh. Macam tu saja tak boleh. Tak boleh dakwah perlahan, cakap slow. Tak boleh. Dia mesti pelbagai. Bergantung kepada keadaan semasa. Kalau macam ni, kena buat macam ni. Kalau macam ni, kena garang. Kalau macam ni, kena slow. Umur macam ni, kena cakap macam ni. Pembesar kena cakap cara lain. Untuk buat cara yang pelbagai tadi, mestilah Nabi dan Rasul itu hendaklah mempunyai tahap kebijaksanaan yang sangat tinggi. Kalau tidak, tak boleh. Sebab fatanah ni dia berkait rapat dengan kecerdikan intelektual. IQ. Apa? Intelligent quotient. Mesti IQ tinggi. Dan dia mesti emosi terkawal. Emotional quotient. Dia mesti selain daripada IQ tinggi, dia juga mesti ada kecerdasan emosi. Kalau orang ejek-ejek sikit, tak cepat koyak. Ini sikit-sikit koyak mengajuk. Tak, Nabi tak gitu. Orang yang hebat, dia pandai mengawal emosi dia. Itu orang. Nabi terbaik. Selain daripada kecerdikan intelektual, perlu juga kecerdasan emotional quotient, begitu juga lebih-lebih lagi kecerdasan spiritual, lebih-lebih lagi. Sebab Nabi lebih-lebih lagi lah. Spiritual quotient. Tu. Terima kasih Datuk Rashid. Dia tolong bagi tahu EQ, IQ, SQ. Kita kena tiru Nabi. Nabi hebat ketiga-tiganya. Kita pun cuba buat. Jangan IQ je tinggi, tapi cepat koyak, sikit-sikit marah, dalam hati ada taman. Sikit-sikit mengajuk. Baru orang tak layan sikit dah mengajuk. Mana boleh gitu? Baru orang cakap, alah, macam kau seorang je lah syurga, kau ambil kat seorang lah syurga, orang lain semua neraka. Malah lah aku nak dakwah kat dia, nak cakap-cakap dah. Malah lah aku. Tersangatlah koyaknya. Relax. Dia kena mempunyai pengawalan emosi yang tinggi. Jadi IQ tinggi, emosi, kawalan emosi yang hebat, kecerdasan spiritual, itu memang bidang Nabi lah. Maka boleh mentransformasikan daripada Arab yang dipanggil Arab jahiliyah. Jahiliyah tu bodoh lah. Arab bodoh, Arab jahiliyah. Memang tak cerdik dia buat kerja semua. Kepada satu bangsa yang sangat bertamadun. Cuma sekarang ni orang dok kata, bukan saya kata, orang kata, dah nak kembali ke zaman jahiliyah balik. Atas apa yang berlaku di Arab Saudi sekarang. Dengan konsepnya. Dengan perempuan dah boleh ada jambul. Dekat kaunter tu nak cop pasport tu, ada jambul dah. Dulu semua tutup.
dah ada patung besar. Itu nak kembali balik dah. Nak kembali balik dah. Rapat pula dengan Israel. Kawan kawan baik pula dengan Israel. Tapi asalnya bangsa Arab adalah bangsa bertamadun yang Nabi tukarkan daripada bangsa jahiliah. Jadi Nabi dan Rasul perlu menghadap cerdik pandai, perlu menghadap profesional, perlu menghadap pembesar-pembesar. Siapa mengajuk? Tanya Ashraf siapa mengajuk. Okey, tanya Ashraf. Perlu menghadap pandai, cerdik pandai, perlu menghadap profesional, pembesar-pembesar, raja-raja, kaisar-kaisar. Dan perlu juga menghadap orang biasa, orang muda, orang tua, remaja, kanak-kanak. Jadi setiap kategori tadi memerlukan pendekatan yang sesuai. Dia tak boleh main bantai aja. Tak boleh. Dia memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kanak-kanak. Pendekatan sesuai dengan, dia tak bolehlah cakap macam dia cakap dengan orang Badui, cakap dengan raja-raja atau pembesar-pembesar. Mana boleh? Dia ada standard dia. Dia ada bahasa, laras bahasa yang dia nak guna. Dia tak boleh pakai bahasa kampung. Sebab ada standard yang perlu dia jaga. Kalau cakap dengan businessman, dia ada cara bahasa dia. Cakap dengan budak-budak, ada bahasa dia. Sebab itulah kita tengok Nabi nak membuktikan dakwaan yang dia bawa. Nabi nak bagi tahu aku Rasul. Nabi nak bagi tahu Allah itu Esa. Nabi nak bagi tahu Allah itu wujud. Dakwaan Nabi tadi macam mana nak bagi tahu Arab jahiliah yang macam-macam perangai tadi, macam mana nak membuktikan yang Nabi adalah Nabi, adalah Rasul. Macam mana nak membuktikan Allah itu ada. Sebab Nabi yang dakwa sekarang ni. Bagaimana nak menarik manusia dalam kesesatan kepada terangnya cahaya hidayah. Pastinya menggunakan uslub bahasa atau olahan perkataan yang sesuai. Nak tak nak, Nabi dan Rasul wajib bersifat fatanah. Kita bincang apa ni? Kita bincang perkara yang dalil akal yang mengatakan Nabi mesti Nabi mesti fatanah. Tu kita bincang pasal tu. Nabi mesti fatanah. Kalau Nabi tak fatanah, tak cerdik, jahil, bodoh, maka Nabi tak boleh nak menyampaikan dengan uslub bahasa yang berbeza, uslub kaedah bahasa yang berbeza. Mengikut kesesuaian. Sambung baca sikit lagi. Yang demikian itu menyalahi dengan pangkat Rasulnya. Kalau Rasul tu jahil, menyalahi. Jahil, macam mana nak menyampaikan? Macam mana nak tabligh? Iaitu mustahil. Mustahil sekali lagi. Maka tetaplah Rasul-Rasul itu bersifat fatanah. Maka dengan kemustahilan tadi, dengan Rasul jahil, maka macam mana nak menyampaikan? Sedangkan kerja dia menyampaikan. Tiba-tiba dia tak boleh nak menyampaikan. Maka mustahillah Rasul itu jahil. Maka tetaplah Rasul-Rasul itu bersifat fatanah. Dalil naklinya, dalil ayat Quran hadis. Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, hendaklah engkau berbalah. Balah. Hendaklah engkau berbalah dengan mereka itu dengan perbalahan yang lebih baik. Maksud perbalahan ni maksud hujah. Berbalah tu bukan bergaduh, berhujah. Wajadilhum. Dan berhujahlah. Dalam kitab kita kata berbalah. Maksud berbalah tu berhujah. Berhujahlah dengan mereka itu yang tak percaya tadi dengan perbalahan, dengan penghujahan yang lebih baik. Mereka bagi poin yang baik, maka engkau bagi yang lebih baik. Itu maksud balah. Jadi nak memberi poin yang lebih baik, hujah yang lebih baik, dia mesti ada IQ yang tinggi. Tambahan pula, nak kena hafal macam-macam.
Nak hafal Quran. Nabi hafal Quran. Nak menjelaskan puluhan ribu hadis. Nak berdebat dengan orang kafir dengan cara yang baik. Bukan berdebat dengan cara yang tak baik. Bukan. Berdebat. Bukan sindir-sindir, tak ada. Nabi tak berdakwah menyampaikan dengan cara sindir. Tu kita. Sindir. Nak berdakwah dengan cara sindir. Nabi tak ada. Berdebat dengan cara yang baik dengan orang kafir sebaik-baiknya sehingga mereka memeluk Islam. Pastinya akan gagal visi dan misi Nabi untuk menyampaikan, untuk tabligh, kalau tanpa kebijaksanaan yang luar biasa. Cerdiknya Nabi dan Rasul. Bila dia bercakap, dia akan mengikut tahap orang kat depan dia. Cakap dengan kanak-kanak, dia turun, cakap sesuai dengan budak-budak. Tiba-tiba orang tua datang, cakap dengan orang tua. Dia naik, cakap dengan orang tua. Datang pemimpin besar, cara bahasa, laras bahasa yang berbeza. Cuba kita tengok kita. Kadang-kadang kita tengok, orang tu bercakap, dia bercakap dengan orang dewasa, tak ada masalah. Kita tengok dia bercakap dengan kita, dewasa dengan dewasa, tak ada masalah. Okey, mantap. Bila dia cakap dengan budak-budak je, budak-budak tu lagi. Budak tu lagi terus. Dia tak reti cakap dengan budak-budak. Nabi tak gitu. Cakap dengan budak-budak, cara budak-budak. Cakap dengan orang dewasa, cara dewasa. Cakap dengan orang educated, cara educated. Cakap dengan orang badui, orang yang tak berpelajaran, cara tak berpelajaran. Hebatnya Nabi. Cakap dengan budak-budak, cara budak-budak. Cara dewasa, cara dewasa. Dia remaja, cara remaja. Kita tengok cakap dengan dewasa, okey. Cakap dengan budak-budak, budak tu lagi terus. Bahasa apa dia pakai dah? Bahasa kasar ke? Bahasa tinggi sangat ke? Kadang-kadang kita tengok, bila dia cakap dengan budak-budak, okey. Dia cakap dengan budak-budak, alright. Okey je. Tapi bila dia cakap sama-sama dewasa, Allah. Macam apa bercakap? Kita siap sound dia lagi. Engkau ni cakap macam budak bodoh. Cakap tak matang. Macam tu lah. Kita gitu. Ada orang bercakap dengan dewasa, okey. Cakap dengan budak-budak, budak-budak. Tak faham lah pakcik tu cakap apa. Tak best lah cakap dengan pakcik tu. Ada orang pula cakap dengan budak-budak, okey. Cakap dengan orang tua, apa benda merepek, cakap macam orang tak matang, cakap macam budak-budak. Kita itu kadang-kadang tak dapat nak turunkan kita punya tahap tu. Sama juga dalam Nabi menyampaikan, kadang-kadang apabila Nabi menyampaikan, ikut tahap umur, ikut tahap IQ orang kat depan dia. IQ tinggi, cara tinggi. Cuba kita tengok kita dalam menyampaikan. Kadang-kadang pakai bahasa ilmiah yang sangat tinggi. Al-ma'lum lah, pensyarah. Pensyarah, ilmuwan. Maka dia cakap, Allah, globalisasi saja. Kita pun, apa benda dia cakap ni? Carma lah. Puas saya nak, apa benda ni? Dia pensyarah, dia cakap dengan saya. Yelah, semua orang perlu carma. Benda carma. Rupanya cari makan. Bahasa-bahasa standard lah. Bahasa-bahasa yang dalam kita tengok dalam pengajaran, dalam mengajar. Kadang-kadang yang duduk tu, maghrib, isyak, tunggu je, nak tunggu isyak je. Bukan nak belajar sangat pun. Kitab pun tak ada. Nak dengar gitu aja, bukan masuk pun. Kita guna bahasa-bahasa, istilah-istilah. Diorang tak minat lah. Tak minat. Bahasa ilmiah. Kata ilmuwan, kata hukama, jika ditanya soalan, hendaklah menjawab soalan tadi tu ikut tahap kemampuan yang bertanya. Bukan tahap kemampuan yang ditanya.
Tu kata hukama. Kalaulah orang tu tanya seorang lagi, kalaulah seorang itu ditanya, maka hendaklah kamu jawab mengikut akal, mengikut tahap kemampuan yang bertanya, bukan mengikut tahap kemampuan yang ditanya. Bila tanya, kita tahu benda tu banyak, kita jawab bukan main. Itu maksudnya jawab mengikut kemampuan yang ditanya. Bila orang bertanya, jawab dia ikut kemampuan orang yang bertanya. Orang bertanya tu nak apa sekarang ni? Dia nak sekadar beramal. Jawab, ya, sah, batal, halal, haram. Straight. Orang kat depan ni nak mengaji, muda lagi, minat pada agama, minat pada ilmu. Janganlah cakap sah, halal, haram, sah, batal aja. Dia nak sebab, dia nak dalil dan sebagainya. Bagi lah. Orang yang di Masjid Surau ni bukan semua nak belajar. Dia sekadar ada kuliah, dia dengar. Adalah orang yang nak, tapi bukan semua. Maka sebagai meraih kan, tak perlulah kita menyesakkan kepala mereka. Tu cerdik. Menyampaikan dalam keadaan cerdik. Menyampaikan ikut kemampuan yang mendengar, yang nak belajar. Bukan ikut kemampuan dia. Kalau ikut kemampuan dia, macam-macam ada keluar. Nak bagi tahu dia tu hebat lah kot. Kecerdikan Nabi dan Rasul. Dari sudut berhujah. Begitulah Nabi guna. Fakta yang tepat tentang ketuhanan, syap, terus sampai. Sehingga kan ramai yang beriman. Nak cerita pasal Tuhan ni, macam mana boleh ramai beriman? Sebab Nabi syap. Dia pandai guna bahasa, hujah dan bahasa yang sesuai, syap masuk ke hati. Cerita tentang ketuhanan. Tapi ramai juga yang lawan. Yang lawan tu bukan sebab menang hujah. Kena ingat. Ramai orang lawan Nabi-Nabi ni bukan sebab kalah hujah. Maksudnya Nabi kalah hujah, bukan. Oh, aku menang, maka aku nak lawan Nabi itu sebab aku dah berhujah dengan Nabi, maka aku menang hujah. Aku menang perdebatan ini. Tak. Bila Nabi menang hujah, yang betul-betul nak kebenaran, dia akan kata, ya benar, aku beriman dengan kau sebab aku dah kalah berhujah. Tapi bagi orang yang tak nak beriman, dia bukan sebab dia menang, Nabi kalah, bukan. Tetap Nabi menang juga. Cuma dia tak nak terima sebab-sebab lain. Abu Jahal. Jahal ni jahil, bodoh. Abu bodoh. Abu tu bapak. Jahal tu jahil, bodoh. Jadi bapak bodoh. Nabi gelar. Nabi yang bagi nama kat Abu Jahal. Namanya Umar. Tapi Nabi tukar nama ni Umar kepada orang waktu tu gelar dia bapak cerdik. Nabi tukar nama dia daripada Umar kepada bapak bodoh. Paling bodoh. Sebab apa? Sebab berhujah, Abu Jahal kalah, Nabi menang. Abu Jahal tak boleh jawab. Dan dalam hati Abu Jahal, memang dia dapat rasa bahawasanya Nabi itu betul. Tapi dia tak beriman sebab dia pangkat bawah. Aku pangkat pakcik-pakcik. Aku dah banyak makan garam. Dia tak terima sebab tu. Bukan tak terima sebab kebenaran. Dia bukan tak terima sebab Nabi salah. Bukan. Dia tahu Nabi betul. Dia tak terima sebab bodoh. Benda-benda bodoh. Apa dia? Dia tak terima sebab dengan Muhammad, aku dulu kecil-kecil aku dah kenal. Leceh aku beriman dengan dia. Tu, macam tu. Jadi yang tak beriman tu bukan sebab mereka menang hujah. Mereka kalah juga. Kalah hujah. Sebab bila Allah melantik Rasul, mestilah Allah lantik yang terbaik dan tak pernah kalah berhujah. Mana-mana Nabi dan Rasul berhujah dengan orang kafir, tak pernah kalah. Mana-mana Nabi dan Rasul. Sebab tu fakta sejarah kalau kita tengok, menceritakan ada yang berbahas dengan Nabi dan tak boleh nak lawan hujah dah, kalah. Walaupun yang hak telah ditegakkan, walaupun jelas-jelas dah kawan tu salah, Nabi ni betul, mukjizat lagi Nabi dan Rasul bagi,
Mereka tetap tutup telinga, membangkang, memperolok-olok, mengejek-ngejek, menganjing-anjing, berperang lagi dengan Nabi. Sebab apa tau? Sebab tak boleh nak lawan hujah. Bukan sebab dia menang hujah, tak. Dia tak boleh nak lawan hujah. Itu yang dia mengejek tu. Tak boleh nak lawan hujah tu yang dia bangkang tu. Tak boleh nak lawan hujah tu yang tutup telinga. Sebab tak boleh nak lawan hujah. Hujah memang kalah. Nabi betul. Yang dia perang-perang tu sebab tak boleh nak lawan hujah. Sebab tu ada nabi-nabi yang mati. Nabi ada mati, Rasul kena bunuh. Kenapa pula Nabi kena bunuh? Kenapa Nabi Yahya kena bunuh? Kenapa Nabi Isa nak kena bunuh? Kenapa Nabi kita banyak kali nak kena bunuh? Sebab kalah hujah lah tu. Nabi Isa jauh-jauh hujah, Nabi Isa menang, kalah hujah. Nak bunuh Nabi Isa, nak bunuh uh, Nabi Yahya. Nabi Yahya nasihatkan bahawasanya tak boleh kahwin sama-sama anak saudara dengan bapa saudara. Tak boleh kahwin adik-beradik. Raja dia kahwin juga. Nabi Yahya. Akhir sekali tak boleh lawan hujah. Bila tak boleh lawan hujah, maka bunuh. Sebab kalah hujah. Ada yang berjaya dibunuh, ada yang tak berjaya dibunuh. Macam Nabi kita tak berjaya dibunuh. Maka daripada kesimpulan, daripada penerangan tadi, wajiblah Nabi itu bersifat fatanah, cerdik. Kerana kalau Nabi itu tak fatanah, bermakna Nabi itu jahil, bodoh. Bila Nabi itu bodoh, dia tidak boleh menyampaikan. Sedangkan tugas Nabi adalah menyampaikan. Rasul itu maksudnya menyampaikan. Tiba-tiba tak boleh sampai sebab bodoh. Maka ianya mustahil. Kerana kalau Nabi bodoh, dia tak boleh menyampaikan. Sedangkan menyampaikan itu adalah sifat yang wajib bagi Rasul. Cukup setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Dalil atas harus Rasul-Rasul bersifat manusia. Sifat yang harus bagi Rasul adalah bersifat manusia. Akan datang. Habislah lepas ni satu lagi, sekali lagi. Habis dah bab Rasul. Masuk bab kitab pula. Sekali lagi je. Wallahu alam. Sekadar tu dulu. Kita tangguh dulu. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan surat Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.